Gerakan pecutan seragam. Dalam video ini kita akan bincang beberapa persamaan yang boleh digunakan untuk menyelesaikan soalan pengiraan yang melibatkan pecutan seragam. Mari kita lihat kuantiti-kuantiti dalam pergerakan. Sebelum ini kita sudah bincang sesaran, masa, halaju dan pecutan. Oleh kerana ini adalah pecutan seragam, maka halaju dia sentiasa berubah. Jadi kalau kita nak bincang halaju tu, kita perlu tahu halaju awal dan halaju akhir dia. Jadi di sini kita ada 5 kuantiti. Untuk menyelesaikan soalan-soalan pengiraan yang melibatkan pecutan seragam ini, kita perlu ada persamaan yang menghubungkan kuantiti-kuantiti ini. Mari kita lihat apakah persamaan yang kita ada lah. Sebelum ini kita sudah tahu apa itu pecutan. Pecutan ditakrifkan sebagai kadar perubahan halaju dan persamaan dia adalah A sama dengan V tolak U bahagi T. Okay. A adalah pecutan, T adalah masa, V ini adalah halaju akhir dan U adalah halaju awal. Okay. Kalau kita susun semula persamaan ini, kita dapati bahawa dia adalah sama dengan V sama dengan U tambah AT. Okay. Ini adalah persamaan pertama yang menghubungkan V, U, A dan T. Bagaimanapun kita dapati bahawa di sini S tak ada, sesaran tak ada dalam persamaan ni. Kalau kita nak selesaikan soalan yang melibatkan sesaran tu, kita perlu ada persamaan yang lain lah. Sebelum ini kita tahu bahawa halaju sama dengan sesaran bahagi masa. Oleh itu sesaran sama dengan halaju darab masa. Oleh kerana ini adalah pecutan seragam, maka halaju di sini adalah atau sepatutnya adalah halaju purata. Dan halaju purata sama dengan halaju awal tambah dengan halaju akhir bahagi dengan 2. Lepas tu tambah dengan masa. Okay. Atau kita tulis ini sebagai setengah U tambah V T. Okay. Ini adalah persamaan kedua untuk menyelesaikan soalan-soalan yang melibatkan gerakan dalam pecutan seragam. Kita dapati bahawa dalam persamaan ini kita ada sesaran. Ada sesaran, ada halaju awal, halaju akhir dan masa. Bagaimanapun persamaan ini tak ada pecutan. Pecutan tak terlibat dalam formula atau persamaan ini. Okay? Jadi ini bermakna kedua-dua persamaan ini masih tidak memadai untuk menyelesaikan semua soalannya yang melibatkan pecutan seragam. Jadi kita perlu ada lebih banyak lagi persamaan untuk menyelesaikan semua jenis masalah. Sebenarnya kita boleh menghasilkan persamaan yang lain dengan menggantikan V, U atau T ke dalam persamaan yang kedua ini. Okay. Kalau kita buat satu persatu tu, dia memakan masa yang panjang lah. Di sini saya akan terus menyenaraikan semua persamaan tu. Kalau kamu ada masa, kamu boleh cubalah. Okay. Gantikan V, U dan T ke dalam persamaan ini. Kita akan dapat 3 lagi persamaan yang baru. Okay. Jadi persamaan yang pertama yang kita ada adalah V sama dengan U tambah AT. Dan persamaan yang kedua adalah S sama dengan setengah U tambah V T. Okay. Persamaan yang ketiga, kalau kita gantikan okay, V, U dan T ke dalam persamaan yang kedua ni, kita akan dapat 3 lagi persamaan. Persamaan yang ketiga yang kita akan dapat adalah S sama dengan UT tambah setengah AT kuasa 2. Lepas tu kita juga akan dapat V kuasa 2 sama dengan U kuasa 2 tambah 2AS. Dan akhir sekali kita akan dapat S sama dengan VT tolak setengah AT kuasa 2. Ini adalah 5 persamaan yang kita akan perolehi lah. Kalau kita kelima-lima ini kalau kita gunakan, kita boleh menyelesaikan semua jenis soalan yang melibatkan pecutan seragam kalau maklumat yang diberi adalah mencukupi. Okay. Kalau kita perhatikan setiap persamaan ini, kita dapati bahawa dalam setiap persamaan ini ada 4 pemboleh ubah sahaja. Sedangkan di sini kita ada 5 kan. Okay, S, T, U, V, A ada 5. Tapi setiap satu ni hanya ada 4 saja. Ini bermakna setiap persamaan tu dia kekurangan satu kuantiti. Contohnya, V sama dengan U tambah AT ini dia kekurangan S. S tak ada. Okay. Ini dia A tak ada. A tak ada. Dan bagi ini V tak ada.
Okey. Yang ini masa tak ada. Yang ini halaju awal tak ada. Okey. Jadi, bagaimana kita tahu yang mana satu kita perlu guna? Okay? Dalam satu soalan tu, yang mana satu kita pilih untuk menyelesaikan soalan tu, kita akan check lah. Okay? Kuantiti mana yang tak terlibat. Okay? Kalau katakan dalam soalan tu, pecutan tidak terlibat, maka kita guna formula kedua. Kalau masa tidak diberi, kita guna formula keempat. Ini cara dia. Okay. Selalunya pelajar dia akan tanya, perlu ke kita menghafal 5 persamaan ini? Okey. Macam ni. Persamaan yang pertama dan persamaan ketiga dan keempat ini diberi dalam senarai formula. Ya, ketiga-ketiga ini diberi dalam senarai formula. Yang kedua ni tidak diberi. Okey. Jadi ini kamu kena hafal lah. Okey. Dan yang keempat ini kita biasanya kita tak guna lah. Sebab hampir dalam setiap case tu halaju awal diberi. Ini akan diberi. Jadi yang kelima ini jarang kita guna. Okay? Saya sedih tak akan keluar soalan yang melibatkan yang ini. Ini bermakna kita hanya guna 4 sajalah. Ya? Dan keempat-empat ini 3 diberi dalam senarai formula. Okay. Walaupun dia diberi dalam senarai formula, saya masih menggalakkan pelajar-pelajar saya untuk menghafal keempat-empat formula ini. Sebab kalau kita tahu formula ini, selalunya kita tengok soalan tu, kita tahu sama ada nak guna ke tak nak guna persamaan ni. Kalau tak ada, kita tak hafal tu, selalu cari formula tu. Kadang-kadang kita tengok soalan, kita pun tak tahu itu adalah soalan yang melibatkan formula-formula ini. Okay. Jadi, walaupun diberi dalam senarai formula, kamu digalakkan menghafal keempat-empat formula ini. Yang kelima ni tak payah hafal lah. Okay? Sebab biasanya tak guna lah. Okay? Jadi, kita tengok kesimpulan dia. Dalam silibus SPM ini, kita ada gerakan linear. Gerakan linear ini dia ada 2 jenis. Gerakan dengan halaju seragam dengan gerakan dengan pecutan seragam. Kalau dia adalah gerakan dengan halaju seragam, kita ada satu formula saja. V sama dengan S per T. Kita guna formula ini boleh selesaikan masalah dia. Kalau dia adalah gerakan dengan pecutan seragam, kita guna 4 formula ini untuk menyelesaikan soalan itu. Dan yang mana kita akan pilih bergantung kepada kuantiti mana yang tidak terlibat dalam soalan itu. Okay? Kalau sesaran tak terlibat, kita guna yang pertama. Kalau pecutan tak terlibat, kita guna yang kedua. Kalau halaju akhir tidak diberi, kita guna yang ketiga. Dan kalau masa tidak diberi, kita guna yang keempat lah. Ini adalah formula-formula atau persamaan-persamaan gerakan yang kita perlu tahu, perlu hafal dan perlu tahu bagaimana menggunakannya untuk menyelesaikan soalan-soalan pengiraan.